الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum daripada kita memulakan majlis kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita sedekahkan umul kitab Al-Fatihah kepada almarhum Ayahman yang baru saja meninggal dunia siang tadi. Dan kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan Allah yarham Ayahman yang banyak berjasa kepada kita, yang banyak berjasa kepada mujahidin, banyak berjasa kepada agama Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan almarhum di tempat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama sekali lagi dapat bertemu menerusi siri kuliah dui bulanan kita. Cuma sebelum mana terlupa, sementara masih ingat, untuk bulan sebelah ni kita dapat mari hari ni je, ya? Minggu depan untuk kali yang kedua, sebab kita sebulan dua kali kan, Selasa minggu pertama dan Selasa minggu kedua. Jadi untuk minggu keduanya anda tak dapat mari kerana ada gantian. Sepatutnya anda di Surau Kampung Jaya Kemaman Sabtu minggu ketiga setiap bulan. Jadi untuk satu minggu ketiga tu anda tak ada 16 hari bulan tu anda ada jemputan di Surau Al-Hidayah Tambun Ipoh pada 16 hari bulan tu. Jadi 16 tu dia orang minta bawa kepada 12. Jadi Selasa minggu kedua iaitu malam ni. Jadi anda fikir di surau ni sebulan dua kali, jadi kira orang putih royak fair lah. Sini sekali, Leknu sekali. Tak apalah, panjang umur, sihat tubuh badan. Bulan depan kita jumpa pula, insya-Allah, mudah-mudahan gitu. Jadi bulan ni kita dapat jumpa sekali sahaja. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung yang kita berhenti pada bulan lepas. Kita masih lagi duduk di dalam bab dua tangan dan juga dua kaki. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pakaikan keduanya pada segala taat dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Dan jangan engkau pegang dengan keduanya akan yang haram. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam.
dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir, dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang diharam dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan kerana darurah. Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Baik. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan, iaitu cara untuk kita mensyukuri akan nikmat kaki dan juga nikmat tangan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kaki dan juga tangan merupakan nikmat juga pada kita. Kalau tak ada kaki, susah kita nak gerak. Kalau tak ada tangan, susah kita nak megang, susah kita nak suap nasi dan sebagainya. Maka tangan dan kaki itu juga merupakan satu di antara nikmat yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka bila ada je nikmat, maka sewajibnya kita bersyukur. Syukur nikmat kaki, syukur nikmat tangan, hukumnya adalah wajib. Siapa yang tak bersyukur, maka dia berdosa. Bersyukur macam mana? Sebut sama dah. Bersyukur atas nikmat ni, antaranya nikmat kaki dengan nikmat tangan, bukan hanya setakat kita ucap alhamdulillah, tidak. Mensyukuri nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat apa saja yang bersabit dengan 7 anggota zahir ni, iaitu kita pelihara daripada buat maksiat. Kita jangan gunakan anggota tubuh badan tu untuk melakukan maksiat. Sebaliknya kita gunakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Bila kita buat gitu, artinya kita jadi orang yang bersyukur akan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh tangan kita buat maksiat dengan tangan, maknanya kita tidak bersyukur nikmat tangan yang Allah beri. Boleh kaki gak, ada kaki sabak kita boleh jalan, tapi kaki kita jalan pergi ke tempat tak molek. Kita gunakan kaki kita jalan pergi ke tempat maksiat. Maknanya kita tak bersyukur akan nikmat Allah. Sebaliknya kita mengkufuri akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat aku kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, yakni kufur akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya, bukan main-main. Inna litaukid, bukan main-main, sesungguhnya azab yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang tak syukur nikmat Allah ni sangat-sangatlah pedih. Nampak? Jadi sebab tu bila Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita 2 tangan, anugerahkan kepada kita 2 kaki, maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawa engkau pakai akan keduanya. Pakai ni makna gunakan. Gunakan keduanya pada segala taat, dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Ini cara bersyukur yang disebutkan oleh tuan kita ni. Cara bersyukur nikmat tangan kaki gunakan kedua tangan dan kedua kaki itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaki, gunakan pergi ke tempat yang baik, yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala tak marah, yang Allah Ta'ala tak murka. Makna kita buat taat. Ada tangan, kita gunakan tangan kita untuk melakukan perkara yang Allah Ta'ala suruh. Makna tangan kita dikira sebagai melakukan ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala beri tangan kepada kita, kita gunakan tangan kita untuk menulis, maka kita tulis benda yang baik, kita tulis perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada kita.
Kita tulis perkara-perkara yang bersabit dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kita gunakan tangan kita tu atas jalan ketaatan kepada Allah. Gunakan tangan untuk wis sedekah. Maknanya tangan tu kita gunakan untuk beribadah. Tangan kita juga kita gunakan untuk berjabat salam. Jabat salam ni pun satu ibadah. Jumpa orang kita bersalam-salaman. Kita berjabat tangan, satu ibadah. Tapi jaga, ada kalanya berjabat salam ni boleh jadi maksiat. Bila mana kita berjabat salam dengan bukan mahram. Bila bukan dengan mahram kita, maka jadi maksiat. Ataupun kita berjabat salam sebagai suatu tanda, sebagai suatu bai'ah dalam perjanjian melakukan perkara yang Allah Ta'ala marah, maka itu jadi satu maksiat. Tapi kalau kita jumpa saudara kita jumpa sahabat kita jumpa rakan kita salam. Salam ni salah satu sunnah Nabi. Batu kalau kita tengok lah ni orang Melayu, dia salam dia payah sangat. Kita apa nama ni, ikut cara sunnah, ikut sunnah. Dia salam main ulung ujung-ujung. Itu bukan cara Nabi salam. Nabi salam kalau jumpa sahabat, Nabi bersalam, Nabi akan genggam erat tangan. Genggam erat, dan Nabi tak lepas melainkan orang tu lepas tu. Kita ulung ujung. Kalau hak yang apa benda ni, hak yang kelas-kelas sikit orang-orang VIP kita, baru kita nampak hormat sikit, salam gitu tunduk. Nak bodek. Nak bodek. Kalau orang kapur cak-cak ayam ni gitu dulu. Sikit gitu, macam nak tambuh. Batu ulama sebut tuan-tuan, dalam bab salam, dalam bab berjabat salam, ulama kata cara Nabi salam genggam erat, satu. Yang kedua, mata bertentangan. Bila mana kita ngadak dua orang, mata bertentangan. Kalau salam dengan orang, mata kita pandang ke lain, ulama sebut itu merupakan suatu kebiadaban yang besar. Mana biadab? Dah kira dia siapa-siapa pun. Dia tok guru ke, dia ustaz ke, dia cikgu sekolah ke, dia tok imam ke, dia tok bila salam dengan orang muka pandang ke lain, biadab. Siapa sebut ulama-ulama sebut. Batu cara Nabi salam, bila salam mata bertentangan dan Nabi akan senyum. Kita salam adalah salam dakmah. Senyum pun payah, berat nanang sungguh. Bukan hak surah ni. Sebelah tangan, dua belah tangan tak ada masalah. Tak ada masalah tu, sebelah tangan ke, dua belah tangan tak ada masalah, cuma biar genggam erat. Lepas tu tengok pandang menatap wajah. Lepas tu betul balik salam. Biar kemah molek, sebab salam ni Allahu Rabbi besar manfaat nak antara suami isteri. Nabi suruh isteri bersalam salaman dengan suami. Ada orang puan mari? Ada? Ada malam ni buat selalu. Nabi suruh salam. Bila taing nak tidur, Nabi suruh salam, minta maaf, minta redha. Pasal apa Nabi suruh salam? Sebab Nabi kata bila berjabat salam, jari bertemu dengan jari, maka gugurlah dosa-dosa keduanya sebanyak mana jari jemari yang bertemu. Allahu Rabbi. Dosa mana? Dosa kecil. Dosa besar tak gugur, dosa besar dia kena taubat. Dosa kecil bila salam je, jari bertemu jari, keduanya gugur dosa sebanyak mana jari temu. Kalau ular sebelah, 5 campur 5 jadi 10, maka 10 gugur dosa. Kalau ular dua belah, hak ni dua belah, hak ni dua belah, 10 dengan 10 jadi 20. Maknanya 20 gugur dosa. Oh, banyak tu. Sekali salam 20 dosa gugur. Kadang-kadang 19. Sebab tak ada bahan dengan cerola pula puasa baru ni. Putus jari tinggal 9. 9 campur 10 jadi 19.
Batu Nabi suruh salam. Ni kita payah nak salam. Kadang-kadang ada juga persoalan yang timbul. Dia kata boleh tak ustaz salam orang kafir? Boleh tak salam orang kafir? Kita dah ambil sembahyang dah. Kita ada sembahyang, jalan nak pergi surau, jumpa apek pi jalan, apek tegur. Batu yulu tangan salam. Dah guana. Batal dak ai sembahyang kita. Boleh tak salam orang kafir? Tak berat anggut. Bapa tak boleh? Boleh lain kalau sebelum pada tu masa dia nak salam dengan kita, masa tu kita tengok dia duk pegang anjing. Duk kapal anjing. Tu jumpa haji, ulur tangan nak salam. Tu baru tak boleh. Ni tak ada benda jalan you tu beg kedai beli beras. Tu beg kedai beli gula, beli beras. Gula sini berapa sekilo? Berapa sekilo sini? RM2 85 sen. RM2.85. Sungai Liman tu hari RM1 sekilo. Ada dah lah, habis dah. Habis dah hak siang sekilo, habis dah, ada dah. Naik RM2.85 pula dah. Tepung gandum siang sekilo. Sungai Liman je lah, sini ada. Sini tetap RM2.85. Berapa? Sebab takut orang kena kencing manis. Alasan tak masuk akal. Alasan budak jos 3. Jangan marah. Tengok dia beli beras, beli gula tu beg kedai, jumpa kita dia tegur, dia ulur tangan salam. Salah lah. Kalau kita tak salam dengan dia, kita dah dia ulur tangan, kita dak balas, takkan dia tidak ada apa-apa buat benda yang boleh mendatangkan, melekatkan najis pada tapak tangan dia, lagi berat. Pasal apa? Sebab mendatangkan fitnah kepada Islam. Dia akan khabar sombongnya umat Islam, aku ulur tangan pun tak mau salam. Bapa orang bukan Islam ni najis ke? Nampak? Kalau katalah kita salah dengan dia menyebabkan batal wuduk kerana kita kira tubuh badan dia najis, tangan dia najis dengan sebab dia kafir, dah kita najis juga betul tak? Kita najis juga Batu boleh salam orang bukan Islam, bukan salah. Yang tak bolehnya salam lain jantina, itu tak boleh. Kita kadang-kadang orang Melayu ni dengan apek tak ambuh salam. Apek hak tua dah kan, nampak kulit keduk gitu, tak ambuh salam. Tapi dengan anak apek amoy kita nak pula salam. Tu pelik dengan apek tak ambuh. Tapi kalau dengan Angelin Tang, kenal Angelin Tang? Jadi bini King dalam cerita KL Gangster 2. Berkomplot dengan Tai Long Kang. Nampak? Dengan Angelin Tang nak pula salam dengan ayah dia. Ambo, apa? Geli ambo. Itu kata pelik. Tak ada masalah. Boleh salam dengan orang bukan Islam, tak ada nampak? Batu kita apa nama ni, kalau lepas mayang tu, biarlah kita duduk sama macam biasa orang lain buat salam. Antara hikmah bersalam ni, selain daripada gugur dosa, dia ada dapat memautkan hati antara satu sama lain. Itu hikmahnya bersalam-salaman. Dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita. Batu salam walaupun bukannya jadi satu benda wajib, tapi muttaba'ur rasul. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpa Nabi akan salam, Nabi jumpa Nabi akan bersalam. Salam ikut cara betul molek. Batu bila bersalaman ni dikira sebagai satu ibadah. Ada kala tak jadi ibadah kau? Kalau kita salam dengan ayah haji tu, salam kerana nak tunjuk kita baik. Sebab ayah haji tu ada anak dara seorang, comel. Ayah haji tu dalam kata memilih calon untuk carikan menantu, nak carikan calon suami untuk anak dara dia. 18 kali sebetul jumpa ayah haji, salam jumpa salam, belum ni tak cara pun. Kalau ayah haji ulur je, dia ulur sikit gitu macam tepi gitu kepang.
Tahu ayah haji ada anak dara seorang, lawalah pula. Lawa anak ayah haji tu sama lawa dengan Anzalna Nasir. Kenal? Orang sini kenal Anzalna Nasir, kenal tak? Dah kenal? Lawak tak darat kering. Dah apa lah kita pergi kenal. Tu hak berlakon cerita Sepah the Movie. Nampak? Dah comel lah. Comel tak jumpa ayah haji. Jumpa salah. Ayah haji kata apa pula dia nampak sangat nak bodek aku. Nampak sangat nak bodek. Memang awal-awal dah aku reject daripada jadi nak tu. Dah datang ke. Pahala tak leh, awet pun tak leh. Tu salam biar ikhlas sungguh. Tanpa mengira apa-apa balasan yang berbentuk keduniaan. Bila jumpa salam ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, baru jadi ibadah. Nampak? Dan engkau pelihara keduanya, yakni dua tangan dan dua kaki daripada tiap-tiap maksiat. Apa jua bentuk maksiat yang membabitkan tangan, yang membabitkan kaki, kita pelihara. Makna pelihara, jauhkan daripada maksiat tersebut. Antara maksiat tangannya apa yang banyak berlaku zaman kita, iaitu rasuah. Sama ada yang tukang beri ataupun yang tukang menerima. Nabi sebut ar-rashi wal muttashi finnar, yang memberi dan yang menerima, kedua-duanya dalam neraka. Allahu Rabbi. Dua-dua kali dalam neraka. Nampak? Jangan kira hak tukang ambil je masuk neraka, jangan kira hak tukang beri je masuk neraka. Dua-dua kali. Kadang-kadang hak tukang terima dia kata ke mana? Dia kata dah dia beri, aku bahang je lah. Main bahang, mazhab bahang je lah, mazhab baru. Dah dia beri, bahang. Aku buka file dia, tengok ada siapa buka-buka 3,000. Tanya lah duit benda. Dia kata sagu hati. Banyak istilah orang kita lah. Sagu hati, duit kopi, ndak beri. Duit minyak, duit pamper, bukan benda buat beli susuana. Buat beli, bukan rasuah ni, ikhlas nak beli susuana pasal tolong buat kerja. Baik, dia hak yang dikatakan tidak rasuah atas sesuatu pekerjaan yang kita buat, setelah pekerjaan itu selesai baru tak kira rasuah. Contoh kita masuk tender, kita nak dapatkan sesuatu projek, kita masuk tender lah, atau panggil kertas kerja tau, kertas kerja apa semua gitu gini. Nak jadi ke rezeki projek tu dapat kita. Bila dapat je projek tu, kita pergi jumpa orang hak proses, orang yang proseskan kita punya permohonan. Kita beri duit air, umpama bahasa kita lah, beri duit air, maka dengan ikhlas, maka hak tu dia katakan bukan rasuah. Sebab projek dapat dah, dia hak jadi rasuah dah dapat lagi, dah tahu lagi dapat ke siapa-siapa. Permohonan banyak, bertindih permohonan, penuh file, semua nak dapatkan satu projek tu lagi. Projek bukan so, projek buat pasteng ke, projek buat pastok. Pernah orang ni masuk, auto masuk, orang ni minta, auto minta, pernah. Dada kita hak duk bawah kali, pergi jumpa tukang lulu, jack, beri sport ring 4 utir, tayar baru 4 utir, nak masuk spoiler, tukar exhaust dengan tinta apa semua, duit kopi 3,000 riyal. Nak dia pun lulu hak kita, hak lain semua tertolak. Baru hak tu dinamakan rasuah. Nak baru dua-dua rasuah, yang barulah dua-dua termasuk dalam apa yang Nabi sebut ar-rashi wal muttashi finnar. Yang beri, yang terima, dua-dua dalam neraka belaka. Tapi kalau dia buat kerja tu dengan kerja betul, kita minta pun, mohon pun melalui proses yang tu, maka boleh kita sebagai tanda terima kasih, kita belanja minum air, kita beri sagu hati sikit, hak tu bukan dipanggil rasuah. Lepas tu ada selagi ulama sebut, bahasa kita rasuah hak dihalalkan, bahasa mudah.
rasuah yang dihalalkan guna untuk mengelakkan suatu mudarat yang mana mudarat tu tak ada dosa pun pada syarak. Contoh, bawa kereta rotek mati. Bukan saja kita lock rotek mati, tapi tarikh rotek mati tu tarikh cuti umum. Dok dah nak renew. Pada roblok baru sehari baru mati. Nak sama kau. Dok kira nak sama kau. Nak sama juga, nak sama juga, nak sama juga. Sama tak ada rotek berapa? 300 ya. 300 ya. Dia pun gini ya, dia kata. Nak ngelak pada sama, ulu asket 50 ya, 100 ya terlepas. Dia kebal. Kita pun capok 100 ya. Capok 100 ya, dia pun lepas kita jalan. Ulama kata kita tidak berdosa. Hak dosa apa dia? Tu kami tahu. Sebab ni kalau dia lepas, dia beri kemaafan, dosa tak dia? Dia beri kemaafan, dosa tak dia? Minta maaf cik, Allah bukan tak nak renew dok dang. Tengok baru sehari mati. Bukan 3 tahun. Kalau 3 tahun tu munasabah dah. Baru sehari. Betul lah mati hari Ahad. Hari ni hari Senin baru nak pergi duk cik. Baru nak pergi duk. Nak pergi pergi duk. Bawa kerja nak pergi pergi duk ni. Tak ada. Sama. Mana kata kalau dia lepas dosa dia. Dah dosa bahkan boleh pahala lah pula pasal tolong orang. Tapi dah dia biasa lah, pok-pok gini. Bukan semua, kebanyakan. Anda ingat dulu masa kerja di Speh tu, zaman-zaman kita jadi abang kawasan. Masa kerja di Speh tu, kalau tuan-tuan perasan dekat Asia Life tu, lorong tu kan, ada kedai elektrik atau ada lorong celah nak tembus ke Jabak Po, nak tembus ke Maybank, selalu ada polis duduk situ. Kita masuk, ada dia. Dah nak lari dah lah. Dah nak lari. Dia pun tahan. Minta lesen. Waktu birotek. Lepas tu dia blue. Pang dia blue. Banyak asap je tu. Ada tu stroke memang ada asap, bukan Honda Cup. Mana ada asap Honda Cup? RZ memang banyak asap. Banyak asap kita kabur tutil lebih. Kita kabur tutil lebih, kita ngajah pa tutil lebih je. Takut jam tu. Ni belamba ni. Dak. Ni azah break. Dak. Dia pun tengok ada kesam belah. Pada azah tu ada kesam belah. Belah bukan buat bunyi bising. Belah tu belah buah kabel. Memang belah sungguh. Buah tahik dalam azah. Dia kata azah break nak samang. Minta maaf lah cik. Wah kalau tak samang boleh pun. Tapi masa tu kita tak tahu benda. Alik betul budak kenal situ. Minta maaf cik khabar. Dia bodek nak samang kau. Lepas tu saing dia. Gini ya. Ada banyak ni. Kata kita kerja di Speh tengah bulan ada betih 20 ya ada. Dia tanya saing dia. Kau ni dia 2 orang. Bukan 2 orang 2 ekor. Kau ni boleh pahamin air. Dah boleh kita pun no waktu mana lu sini capat datang. Kita pun tarik beg duit, buka ada 30 ya. Kalau aku bagi 20 ya tinggal aku 10 ya, mampu kerah aku. Ada 30 ya. Betul lah ada 10 ya sekeping tu duit buruk dah. Dia kata mu konyok mencapat datang kita pun cabut hak buruk tu. Biar sayang 10 ya pada aku bagi kamu baik aku koyok. Serak kita koyok dua, kita konyok kita capok. Padam kamu mampus mu situ. Mana kata kalau dia nak lepas boleh sangat. Gitu gak macam hak sani, contoh hak sani. Baru sehari ratik mati kalau kata dia lepas dak dosa. Dak dosa kalau kata 3 tahun tu munasabah lah nak samang. Jadi bila gitu minta kita nak lepaskan daripada suatu mudarat yang besar. Samang ni mudarat besar. Sama ratik hati 300 ya mudarat besar. Dia minta 50 ya, kita beri ke dia 50 ya. Maknanya kita tidak berdosa. Sebab benda yang bersabit dengan yang tidak mendatangkan kerugian kepada orang lain. Lain kalau hak yang contoh nak boleh projek aning. Oleh kerana pengkhianatan kita, oleh kerana sogokan kita, orang lain
terkena akan khianat yang kita buat. Itu baru dosa, itu baru dua-dua yang bersabit dengan rasuah. Baru dua-dua masuk dalam dia hak Nabi khabar, dua-dua duduk dalam neraka. Dah ni tak ada mudarat siapa-siapa pun. Batu kata dalam bab gini hak tukang beri dak berdosa. Batu kata maksiat tangan, antara maksiat tangan hak banyak berlaku ni iaitulah rasuah. Rasuah. Walaupun ada badan pencegahan rasuah, tetapi rasuah masih lagi berleluasa. Sebab apa? Sebab tidak kembali kepada Islam, tak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hak yang cegah rasuah, hak yang cegah hak benterah, hak anak-anak bilih. Bapak tergiri, bapak kuat main rasuah. Hak yang rasuah 5-6 ribu, 10 ribu, 30 ribu benterah. Hak yang main rasuah juta, 200-300 ribu, 500-600 ribu, bebas molek-molek ada. Pengalaman kita lah, dulu dispeh lawyer, lepas tu ikut bos, selalu main mahkamah. Bila duduk kat mahkamah, bergaul dengan lawyer, kita kan lawyer, kita lawyer buruk ke? Bergaul dengan lawyer, dengan kes tu, dengan kes ni, dengan orang tu, dengan orang ni. Allahu Rabbi, banyaknya rasuah. Banyaknya rasuah. Makin besar pakat, makin besar rasuah. Kalau kecek pakat, kecek rasuah. Kalau kecek pun tak ada 2-30 ya. Paling-paling tak ada 500-600 masa tu. 500-600 ya. Ada kalau hak besar-besar, Allahu Rabbi tuan-tuan, malah nak cerita. Kalau cerita lagi Allah. Barang boleh beli belaka. Barang boleh beli belaka. Boleh kautim dia panggil. Mengaku salah. Mengaku salah, hukumanmu gini, mu dah masuk jaranya, bayar. Jaminmu hak 2,000 tu hak bayar denda. Confirm ke? Confirm. Barang boleh barang ngejah dah. Baik. Tak payahlah turun naik mahkamah. Kata lawyer, beres. Wah, memang ada dadah sungguh pun. Tak, memang ada dadah sungguh pun. Suruh ngaku, berak ngaku. Benda dah ada dah. Benda dah bincang, benda dah buat kira, masuk dalam kod tu lakonang semata-mata. Lakonang semata-mata nak khabar. Berak bayar 2,000. Hak tukar jamin, ambil buku jamin, pergi bank, waktu BPT, pergi mula mahkamah, bayar terlepas. Ni kata maksiat tangan hak yang besar. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharam pada syarak menyakitinya. Maksudnya jangan pukul kepada tempat yang diharamkan pada syarak untuk kita pukul. Maknanya jangan pukul orang tak tentu pasal tanpa kebenaran pada syarak. Kalau kita pukul orang, kata orang dengan tidak kata melalui jalan yang dibenarkan pada syarak, berdosa dan kita dikira tak syukur nikmat tangan. Kita pukul anak kita, boleh tak pukul anak? Boleh pukul anak? Boleh pukul untuk mendidik. Jangan kata pukul anak, pukul bini boleh. Kita katak bini kita, kita tang bini kita, boleh tak? Boleh. Tapi ada kala pukul bini jadi haram, ada kala pukul bini jadi sunat. Siapa kata? Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi kata, bila mana isteri itu durhaka kepada suami, durhaka kepada Allah, jalan pertama hendaklah nasihat kepada dia. Nasihat ke mana? Nasihat jalan yang menyebabkan dia rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak dengar kata juga, maka hendaklah dipisahkan tempat tidur. Mana jangan tidur dengan dia.
Kalau tak tidur dengan dia pun dia kerahkan juga. Dia durhaka juga kepada kita, durhaka juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Imam Nawawi, maka palulah ia, pukul dia. Syarat nak pukul Imam Nawawi sebut, syarat nak pukul, bila kita pukul kita yakin dia boleh berubah, kita yakin dia boleh bertaubat, kita yakin dia boleh kembali kepada jalan hak tu. Maka pada ketika tu sunat kita pukul. Pukul siapa? Pukul isteri. Tapi kalau kita rasa kita pukul dia, dia kerahkan situ lega, kita pukul dia pun dia ada, dia tidak akan berubah, maka haram pukul. Sebab pukul pada waktu tu bukan lagi pukul untuk mendidik, tetapi pukul untuk menzalimi ataupun untuk menyeksa. Satu. Yang kedua, kita sebagai suami kalau kata kita nak pukul, bila boleh pukul isteri, kita kena tahu tempat mana yang boleh dipukul, tempat mana yang tak boleh dipukul, dan dengan apa yang boleh untuk kita pukul isteri. Antara tempat yang tak boleh pukul ialah muka. Muka ni siapa-siapa pun tak boleh usik. Cikgu sekolah nak pukul anak murid boleh, tapi tak boleh pukul atas muka. Ini ketetapan syarak. Ayah nak didik anak boleh, nak pukul anak, nak denda anak kerana anak buat salah boleh, tapi tak boleh sentuh muka anak. Apatah lagi suami kepada isteri. Tok lelaki gerang sangat ke bini, suruh semayang tak mau semayang, ya tak apa bini, tak boleh. Kita ni pasal apa banyak derang sangat? Tepat yang pertama yang mudah kita pukul mana? Muka tak? Sikit-sikit apa tangan nak atas muka, sikit-sikit apa tangan nak atas muka. Pasal apa jadi gitu? Sebab kita pukul mengikut hawa nafsu, bukan pukul untuk mendidik atas jalan kebenaran yang telah ditetapkan pada syarak. Waktu kita pukul anak baik, pukul isteri baik, banyak pukul turut nafsu. Sebab tu ulama ajar, Nabi ajar, bila berada dalam keadaan gitu, keadaan marah, waktu kita diri, kalau kata masa tu kita diri, kita kawal marah kita dengan cara kita duduk. Kalau marah masa diri, duduk. Marah juga tak tahan, tak boleh tengok muka bini gerang, masa tu mari gerang. Bila gerang nak pukul masa gerang, nak pukul masa marah, masa tu bukan pukul nak didik dah, pukul nak menzalimi, pukul nak mendera. Makna ikut dah, naik tangan naik atas mana pun tak ada dah, nak ikut hak ulama ajar. Nak pukul isteri kena pasti tempat yang boleh pukul, antara pinggang ke bawah. Muka tak boleh, perut tak boleh, kemaluan tak boleh, betih boleh. Lepas tu pukul pula, pukul dengan kain. Tak boleh pukul dengan batang kayu. Masa tu dah fikir dah. Tak ada fikir masa tu. Masa tengah nak marah, mana kain? Dalam kitab kata pukul atas perut, mana kain? Ada dah masa tu nak marah, tengok ada benda tepi, batang nyapu lipat atas kepala bini. 18 jahit kepala kawan tu. Masa tu tak ada dah pukul nak didik, jadi dah khianat dah, jadi dah menzalimi dah, jadi dosa lah pula kita. Batu masa tu, masa nak marah, Nabi kata kalau diri duduk nak marah ke, tak boleh jadi tengok muka cek muka. Nabi suruh ambil wuduk. Kalau duduk nak marah juga, pergi bilik air, ambil air semayang. Pasal apa? Nabi kata marah adalah sifat syaitan. Syaitan dijadikan daripada api, nescaya api kalah dengan air. Batu kalau nak marah, pergi ambil wuduk. Nak marah, pergi ambil wuduk. Ambil wuduk pun nak marah juga, ambil wuduk, hilang dah marah. Tubik bilik air, tengok pula muka dia, gerang pula. Start motor pergi kedai. Start motor pergi kedai. Ataupun tak sungguh ulama ajar gitu, kita lari. Kita menyepikan diri kita, kita tenangkan diri kita. Jangan pukul masa dalam keadaan kita tengah marah. Sebab kalau pukul masa marah, pukulan kita adalah pukulan bukannya pukulan mengikut kehendak syarak, tapi pukulan kita menurut hasutan nafsu dan juga syaitan. Masa tu kita tak sedar dah. Mana ikut dang kita nak pukul.
Sebab tu ulama kata pukul tepat pukul pinggang ke bawah. Dan juga pukul dengan alat yang boleh kita gunakan untuk pukul, iaitu dengan kain. Kepada siapa? Kepada isteri. Sakit gak tuan-tuan, dak cari balik teh. Ambil kain rebor ke, kain tuala ke tak? Kain perekat, buat sipur depan. Depan ni buat sipur. Waktu libah. Sipur tu kita libah atas perut bini. Kok sakit ah. Bismillah molek khapa. Niat dalam hati nak buang syaitan hak pada tubuh badan. Nak buang syaitan hak yang ada pada tubuh badan kamu. Bapa bini kita jadi durhaka, bapa bini kita jadi khianat, bapa bini kita dak ikut kehendak syarak, sebab syaitan ramai sangat duduk dalam tubuh badan ni. Batu syaitan dah duduk dalam tubuh badan ni. Kita nak marah, asal nak marah kerana langgar syarak. Lala syaitan cong dak jadi dah nak marah ikut syarak, marah ikut syaitan. Tu jadi gomohnya. Hak yang mana belajar boxing siang, dia boxing siang terus ke bini dia. Hak yang mana belajar taekwondo terus ke bini. Hak belajar judo terus ke bini. Hak belajar silat gayung, silat puluk, silat sandang. Hak belajar karate terus tekak bini. Patah 3 tekak bini. Dah nyanyi dosa gitu. Sebab tu nak pukul pukul atas ketetapan pada syarak dibenarkan. Tapi kalau pukul turut nafsu, tidak dibenarkan pada syarak. Gitu gak cikgu dengan anak murid sekolah. Cikgu boleh rotang dengan anak murid? Boleh rotang? Boleh. Syarak kata boleh, undang-undang sekarang tak boleh. Sekolah anak. Sekolah anak. Guru besar panggil, dia tanya kita, "Guana ustaz, budak-budak?" Dia kata pening kat cikgu, kata budak-budak Allah. Ada hak malah bawa buku lah. Ustaz bawa rotang, ustaz pas ni dia kata, "Ustaz bawa rotang. Tapi ustaz jangan rotang." Kata rotang tangan pun tak boleh. "Oi, jangan ustaz," dia kata. "Jangan, kalau dulu boleh rotang punggung. Ni jangan rotang tangan pun silat-silat. Oh, jangan main. Silat-silat kena buang. Silat-silat kena tindakan tata tertib. Rotang tangan pun tak boleh dah. Cikgu sekolah boleh bawa rotang, boleh rotang meja, khapa rotang meja, rotang whiteboard. Nak marah budak rotang whiteboard, rotang whiteboard. Budak jelek lah kan. Bukan rotang aku, kata budak. Cikgu nak marah rotang meja, putus 2 rotang. Budak relax. Pasal apa? Kalau dulu, ingat zaman kita dulu tak? Zaman dulu, zaman 80-an, 90-an, 70-an. Bukan setakat rotang tangan, punggung tu lunyah bahan cikgu. Lunyah punggung. Lepas sama punggung, tapi balik dak khabar kemak. Balik dak khabar raya orang dulu. Khabar kaya, lebang hak bahan cikgu 3, khabar kaya jadi 6, ayah tambah 3 lagi. Betul tak Ustaz? Alah ni ada dah. Pasal apa? Pasal tak ikut pada ajaran yang dibawa oleh Islam. Jadi gitu, batu dak ni jadi mua. Cikgu boleh rotang budak, rotang untuk mendidik, rotang tangan boleh, rotang tangan. Budak masalah, rotang tangan, rotang kaki boleh, undang-undang syarak. Rotang punggung, tu tak boleh. Tapau muka tak boleh. Cubit boleh. Untuk mendidik budak dah kerja sekolah, cubit boleh. Tapi ni tak boleh. Buat saja apa-apa pada pelajar sekolah ada kesan, boleh nyakit. Walaupun cubit. Cubit tu tinggal kesan, adalah kesan lebang sikit, ada kesan merah sikit, boleh nyakit. Jumpa doktor buat ada kesan lebang di perut ni, atau bala cikgu boleh nyakit. Boleh nyakit cikgu. Kalau kena macam kita ni, guru kafar ke ni, dia boleh tendang terus tendang terus.
Dan jangan engkau khianat dengan keduanya, yakni tangan dan kaki, akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Maksudnya jangan mengkhianati amanah dengan menggunakan tangan dan kaki akan amanah daripada orang yang orang dah percaya dah kepada kita. Maksudnya mengkhianati amanah daripada orang dengan dua tangan atau dua kaki. Baik. Maksudnya gini, mengkhianati amanah dengan tangan, makna kita gunakan tangan kita untuk melakukan sesuatu perkara yang berlawanan dengan harapan orang, berlawanan dengan harapan orang lain. Harapan orang tu pada kita harapan yang baik, harapan dia tu harapan yang tidak menyalahi pada syarak. Dia amanah kita, dia mengharapkan kepada kita, tetapi kita khianati amanah dia dengan tangan kita sendiri. Benda yang sepatutnya kita tulis, kita tak tulis. Perjanjian yang sepatutnya kita tulis, contoh perjanjian yang sepatutnya kita tulis, yang dia suruh kita tulis, kita tak tulis. Yang disuruh, dia tidak disuruh untuk kita tulis, tetapi kita tulis. Maknanya kerja gini, kerja reporter lah. Benda yang berlaku dia tak tulis. Faham tak? Benda yang tak berlaku dia tulis, molek ditokok-tokok tambah. Ni khianat dengan tangan. Khianat dengan tangan. Benda yang berlaku sungguh dia tak tulis. Benda yang berlaku sungguh, tebak kena tumbuk kawan tu Sungai Lima. Kena tumbuk. Entah ya entah tidak, kita pun tak tahu. Dia pun tulis kena tumbuk sampai hilang ingatan seketika. Kan dia kan buat hilang ingatan sekejap, menyebabkan saya, lepas tu saya jadi tak sedar, macam hilang ingatan sekejap. Ni baru saya sedar balik. Tengok tak ada pun darah, tak ada pun bekak, tak ada pun lebam pada mata. Tapi tulis, reporter tulis hilang ingatan. Berlaku, contohlah berlaku pendarahan dalam mata, berlaku bekak gitu, lebam gini dan sebagainya. Kalau kata benda tu tak berlaku, tetapi disaja tokok-tokok tambah, ataupun buat-buat cerita, makna yang inilah disebut mengkhianati sesuatu dengan menggunakan dua tangan. Jangan main tuan-tuan. Nampak benda remeh, cek benda remeh, tetapi dia bersabit dengan makhluk. Bila bersabit dengan makhluk, lebih berat daripada dosa zina. Jangan buat pasal. Batu apa saja bentuk dosa, apa saja bentuk maksiat yang kita buat, kalau ianya bersabit dengan makhluk, berat. Kalau kita buat dosa, kita dengan Allah. Contoh kita zina, kita dengan Allah. Bukan mana kata zina ni boleh, tetap dosa, tetap maksiat yang besar, tapi anda nak buat perbandingan. Kita tak semayang, maksiat yang besar, tapi kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah. Tapi kalau dosa mengkhianat, dosa menzalimi yang bersabit dengan makhluk, antara kita dengan orang tu dan dengan Allah, dan mana lebih berat dengan zina? Berat hak yang bersabit dengan orang. Sebab kalau kita buat dosa, kita buat khianat, yang khianat tu bersabit dengan manusia, tiba-tiba terus kita nak minta ampun kepada Allah, Allah tak ampun, melainkan kita minta maaf dengan orang yang kita khianat dulu. Kita minta maaf dengan dia dulu, barulah Allah Ta'ala ampunkan kita, baru Allah terima taubat kita. Selagi mana kita tak jumpa orang yang kita khianat, lagi mana kita tak minta maaf dengan dia, selagi itulah Allah Ta'ala tidak akan memberikan keampunan kepada kita. Jangan buat pasal. Lepas tu kalau kita khianat ke orang, molek pula pengkhianatan itu satu pengkhianatan yang besar, yang bersabit dengan fitnah. Jangan main tuan-tuan. Jangan main. Nampak benda tu kecil, benda tu remeh saja, tapi dosa yang sabit dengan makhluk, wajib kita jumpa makhluk, wajib kita jumpa orang tu, jumpa manusia tu,
minta maaf dengan dia, baru kita bertaubat kepada Allah dan Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Selagi mana kita tak jumpa orang tu minta maaf, lagi tu Allah Ta'ala tidak akan terima taubat kita. Lain dengan dosa zina. Dosa zina, kita berzina walaupun 1000 orang perempuan kita berzina, walaupun 10,000 orang perempuan kita berzina, kita dapat hidayah, kita bertaubat kepada Allah, Allah terima. Taubat kita tu taubat sungguh-sungguh, maka Allah terima. Tak perlu kita nak pergi jumpa orang perempuan hak yang kita berzina. Sebab zina ni suka sama suka. Lain kalau rogo. Rogo tu zalim, khianat. Nampak orang puan, kita igak dia empah dalam rok. Mana-mana semok, mana-mana rok, kita perkosa dia, kita rogo dia. Maknanya hak tu sungguh kita khianat, kita menzalimi dia. Maknanya kita minta maaf dengan dia, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau zina, suka sama suka. Bawa awet pergi patah, setan duduk tengah, setan cong, zina. Lepas tu kita dapat hidayah, minta ampun kepada Allah, Allah terima. Dayah minta maaf dengan dia. Sebab suka sama suka, tidak ada sebarang bentuk paksaan pun. Sebab tu syarat awal-awal tegah, jangan duduk berdua-duaan. Bila duduk berdua-duaan antara lelaki dengan perempuan, ada yang nombor 3, iaitu setan. Setan tak suruh kita baca Yasin pun. Duduk berdua-duaan lelaki puan dalam kereta tepi patah, hujan lebat pula. Hujan lebat dengan ribut, degung-degang. Hak puan tu pula pakai body suit. Body suit sekat ni. Seluar pula ketat. Ada setan suruh, mu ambil kain belakang tu selimut ke dia, sejuk dia tu. Lepas tu baca Yasin. Mak surak ke, suka makcik. Tak ada suruh buat gitu. Tak ada suruh buat gitu. Tapi kalau berdua-duaan dengan isteri, ada setan suruh buat. Ada setan suruh buat gitu. Berdua-duaan dengan isteri, kita duduk berdua dengan isteri dalam rumah. Ada orang, kita dua dengan bini kita, ada setan suruh buat gitu. Gi bermesra. Ada? Tak ada, dia suruh jauh lagi ada. Atau dia suruh bini pakai uduh dalam rumah. Pakai uduh kok sikit, pakai lawa-lawa nak pergi mana, kata bini. Bukan ada orang nak tengok laki mung. Lepas tu dia pakai uduh. Dia pakai uduh-uduh, pakai dok comel, pakai dok lawa. Laki tengok muka, Allah, loga aku tengok, kata tok lelaki. Siapa pergi makan nasi, dia pakai gitu depan tok lelaki. 3 suap tok lelaki makan nasi, ambo dah. Dah nak ada dak selera gua, dia kembar gatung tak pisang. Kembar gatungnya dengan bedok sejuk penuh tapek atas muka. Batu kalau dah suami isteri, setan duk suat gitu. Yang setan duk asuk buat gitu, bila mana tidak ada apa-apa ikatan pernikahan atau perkahwinan. Hak tu setan suruh dekat, setan suruh zina. Kata-kata berlaku antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masalah ni, antara kita dengan makhluk dan dengan Allah, 3. Dua rangkaian. Orang yang kita buat salah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita minta ampun kepada Allah, sebelum dapat pengampunan daripada Allah, kena minta ampun dengan orang yang kita buat khianat dulu. Jangan buat pasal. Sebab tu jangan mengkhianati amanah yang telah diamanahkan kepada kita. Nampak? Ya. Okey. Macam mana? Perempuan tu bini orang, lepas tu dia berzina, makna seorang lelaki berzina dengan isteri orang lah. Maknanya dosanya bukan hanya dengan Allah. Seorang lelaki dia berzina dengan seorang perempuan yang isteri orang. Isteri orang. Bila sebut zina ni suka sama suka. Dah dosa lelaki ni atau dosa perempuan ni, adakah dia dengan Allah saja dak bersabit Kalau dia minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah,
nescaya Allah Ta'ala tak terima taubatnya, melainkan dia minta maaf dulu dengan suami kepada perempuan. Gitu juga perempuan tu juga, dia kena minta maaf dulu dengan suami dia, baru Allah Ta'ala terima taubat dia. Tapi kalau suami dia reda, suami reda, contohlah tak ada lagi berlaku, suami tahu bini dia keluar, pergi jumpa jantan lain, buat kerja dengan jantan lain, dia tahu, dia kata kau anda ni malah cara aku. Ada suami gitu? Tak ada. Tapi kalau ada, kalau ada, maknanya bila kita bertaubat, kita taubat je pada Allah, sebab seolah-olah dia meredai. Dia pun dosa ke? Dia sama dapat dosa seperti mana isteri dia dengan orang lelaki yang berzina dengan isteri dia. Sama isteri je. Kerana dia reda, seolah-olah dia mengizinkan isteri dia zina dengan orang lelaki lain. Tapi kalau tak tahu, suami dia tak tahu, bila kita zina dengan isteri orang, bila kita nak taubat, kita wajib minta maaf terhadap suami tersebut. Oh, dayuh lah. Suami gitu dayuh lah. Mendiamkan diri isteri buat maksiat, dayuh lah. Batu dayuh ni bukan takut bini. Kita faham dayuh takut bini ya. Mu takut bini dayuh mu. Apa? Takut bini. Dayuh ni bukan hanya setakat takut bini. Lak bini buat maksiat, itu dayus. Lak anak buat maksiat, tu dayus. Lak bini jadi jahil, lak anak jadi jahil, tu dayus. Bukan takut bini. Ni kita kata dayuh takut bini. Oh, takut bini, dayuh lah tu. Kawan tu bukan takut bini, dia sayang ke bini. Derah nak balik tau. Dok bini aku suka balik, dia tinggal seorang. Oh, dayuh takut bini. Nak balik dengan ustaz-ustaz, dia kata. Ustaz balik dah, ustaz. Balik dah. Derah nak balik tau. Nak balik ya, bini kita telefon kat sana. Ustaz pun takut bini juga. Dayuh ustaz, dia ngajar dayuh kata dah masuk surga. Dada dia pun takut bini kau. Bukan. Bukan takut bini, sayang bini. Tidak, bini tak sayang orang. Betul tak? Betul tak selalu jawab. Kalau kata dayuh takut bini, takut bini tu dayuh, beratlah kita. Kadang-kadang kita ada buat benda luar tak, kita takut gak, bimbang gak kalau bini kita tahu. Dayuh tu. Kita beli sport ring baru, tak rasa nak beli sport ring, kita beli, lepas tu kita nipu bini kita, pinjam hak orang, takut bini marah. Dayuh tu. Dah ramai tak orang buat gitu? Ramai tak? Harga sport ring 1,800. Bini tanya 700. Takut bini bleber. Nipu bini, takut bini bleber. Takut ke bini, bimbang takut bini bleber. Dayuh tu. Kan? Orang puang memang dia bagi bleber. Popa bleber tak tahu kala. Batu ada satu cerita dululah. Ada satu cerita dulu. Baru nikah. Masa tunang comel, baru nikah comel, dah 2 bulan nikah, baru tahu perangai bini sebenar. Bini ni kuat bleber sama. Nak pergi laki, nak pergi kerja bleber, laki balik kerja pun bleber tak bisa. Papa bleber lah. Kali lama sangat kena gitu, tak tahan kat tok lelaki pun. Dia balik di rumah, dalam perjalanan balik di rumah, dia niat dah dalam hati, bini aku bleber kot hari ni, dia kata aku ikat, aku rembah dalam perigi buta belakang rumah aku. Tak kira lah. Dia masuk dalam rumah, duduk sekejap, bini pun stop bleber. Bleber. Aku kata dah. Dia bangun, dia ikat bini dia, dia ikat. Dia tambak, sumbak dalam goni, pikul, buat pergi belakang rumah dia, ada perigi buta, buka goni, rembah bini dalam tu. Dia kata duduk mu situ, kuat ngak bleber, dia kata.
balik rumah. Start daripada malam tu dia pun rasa aman, tenteram. Pasal tak ada radio buruk. Nak pergi kerja pagi aman, balik kerja petang esok kan tu aman. Aman damai sentosa. Lama dah seminggu, dia rasa rindu lah pula. Nampak sifat orang lelaki. Buruk-buruk mana orang puan pun rindu juga. Tapi orang puan je buruk-buruk, orang lelaki tak boleh terima. Berat nana orang puan ni. Bukan hak Batu Tiga ni, hak Sungai Sak cerita ni. Lama dia rasa rindu gak ke bini dia. Balik kerja petang esok pun rindu ke bini. Allah, tak sampai hati dia tu. Buruk-buruk bini pun rindu juga. Masa rindu akan leteran isteri. Pasal sunyi sangat rasa. Kalau bini aku ada gak bunyi radio buruk, taklah sunyi sangat dia apa. Jadi petang tu dia bawa tali nak pergi ambil bini. Bawa tali pergi kat pergi botol nak ambil bini. Dia kata, "Yah, abang mari ni, abang mari nak ambil Yah ni. Abang minta maaf lah buat Yah gini. Abang nak ambil Yah ni, abang ulur tali dah. Kalau Yah pegang tali ni, maknanya Yah nak ikut abang balik lah." Abang terik Yah balik di atas. Dia pun ulur tali, tak ada orang sambung. Yah nak balik ni. Dia tambah tali pada pokoknya, terik. Yah pegang kuat-kuat Yah, abang terik Dia pun terik. Dia kata berat bini aku ni. Mana berat sangat ni. Betul kedarah dia dalam gigi buta berat sangat Terik punya terik. Pas kata kejut dia. Topoh bapak bolu hitam. Mu apa dia? Kata tu lelaki. Jawab hak yang ni, aku penunggu pergi ni. Rupanya tu raya. Aku penunggu pergi ni, kata dia. Aku bukan nak ambil mu, aku nak ambil bini aku, kata hak lelaki ni. Lah bini mu, Allah terima kasih banyaklah. Aku tak tahan, bini mu kuat ke blebel. Atu raya pun tak tahan tuan-tuan, orang puan kuat blebel. Bukan hak sini. Ni cerita Israeliat. Orang dulu-dulu cerita. Tujuan cerita supaya apa? Supaya orang puan jangan kuat sangat blebel. Makna kalau orang lelaki takut orang puan kuat blebel, bukan makna dayus. Tak jadi dayus asal bimbang. Buat kata takut bini dayu. Takut bini dayu. Tak. Dayu bukan takut bini. Dayu lak isteri buat maksiat. Reda isteri buat maksiat. Itu dayus. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya, yakni tangan akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Mana jangan tulis sesuatu benda yang akan mendatangkan mudarat kepada orang Islam. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Tak boleh juga kita tulis ilmu hak yang salah. Makna ilmu salah, ilmu sesat, ilmu yang mendatangkan dosa, ilmu yang mensyirikkan kepada Allah, jangan kata amal, jangan kata percaya, tulis pun dosa dah. Jangan kata amal, jangan kata percaya, dengar je, tulis pun dosa dah. Tak boleh. Benda yang mensyirikkan Allah, benda yang bermaksiat kepada Allah, kita tak boleh bersubhat. Bila tulis dikira subhat. Tak boleh. Nampak? Yang boleh tulisnya iaitu ilmu yang bermanfaat, memang disuruh kita tulis. Memang disuruh kita tulis. Nampak? Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ni, insya-Allah. Panjang umur, sihat tubuh badan. Kita akan bertemu pula pada bulan hadapan, sekiranya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.